Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita start dulu dengan Jasabariah 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Walam yusirru, tebalkan ra tu. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من Maghfiratum maghfirah. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم Tebalkan qaf. قد خلت من Qad قبلكم khalat. Ta. خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم Qarhun, dengung tu ikhfa. Qarhun faqad. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ
يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Okey. Ustazah. Sama-sama. Okey, Datin Cik. Oh, Datin Cik awal lagi ni. Hui. Datin Cik, unmute. Baru. Okey. Dengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارعون Lagi sekali, Datin Cik. والسارعون Tak ada sabdu. Bukan wassa. Wasari'u. Saya takut saya salah dengar tu saya suruh ulang. وسارعوا Wasari'u. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Tersangkut. Terputus. Hah? Ambil balik wajannatin arduhas. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Uiddat. Jangan uiddat. Uiddat. أعدت للمتقين Ya. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ Ya. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا Fahishatan au. Tak dengar. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. Jaga dekat fas. Fas, jangan fas. Fastaghfaru. فاستغفروا لذنوبهم Fastaghfaru. Fa bari atas. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. Ulang sikit. Tajri min dengung. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في Sunanun fasi sikit lagi dengung. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان Nul tak dengung. Hadza bayanul lin tu baru dengung. هذا بيان Nul jangan lama. Nul lin. Dia terus je. Nul lin. هذا بيان Nul lin. Lin tu yang dengung. هذا بيان Jangan nulin pula. Kalau nulina tu dia tak ada sabdu langsung. Dia tekan juga tapi tekanan dia tu tak lama. بيان
وهدى وموعظة Dekat للمتقين. tul tu pun tak boleh lama. Wa mau'izatul lil muttaqin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Ya. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ya. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله Ya. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. Ambil balik boleh. Wa yattakhidha. يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Nak kontrol Terima ada kasih, semua sikit dah 2 hari duk menangis tengok ustazah tu. Nangis tengok saya. Kenapa? Ustazah apa Bayati. Sebaiti. Saya tak dapat. Masya Allah, Ustazah Baiti. Saya teringat. Masya Saya tak tahu nak Allah. pergi mana. Ingatkan tengok saya nangis tadi. Tengok. Habaklah Bukan Ustazah Baiti. Tapi Ustazah dah kat rumah sekarang kan? Masih Bukan lagi ada follow up lah kan? Dia kata ada support tu. Saya lalu sangat sedih. Yelah. Support Faham. mereka tu. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan dah untuk Ustazah kan? Kita pun terkejut sebab tiba-tiba. Okey, Hajar Tumirah. Hajar Tumirah unmute dulu Bukalah. Boleh? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ya. Jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha. Ghaiz. Dia tak ada punya dha. Wal kaziminal ghaidha wal ulang daripada allazi ya Ustazah. Ambil balik allazina yunfiqun tu berhenti dekat wal kaziminal ghaiz. Lagi teratur lah kalau ulang situ. Okey. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh. Ya. Wal kazimina wal ghaidha wal kaziminal ghaidh. Dia tak ada wal. wal kaziminal ghaidha wal afina anin. Tak berapa jelas bunyi ghai tu dengan wal'a tu. Wal kaziminal ghaidha wal wal kazimina wal ghaidha nal ghai tak ada wa.
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ya. والذين إذا فعلوا فاحشة أو Fahishatan hisha. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Ya. Ulang depan mana? Terus Boleh fastaghfaru pun boleh. واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله. واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Illallah. Ada sabdu. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. ومن يغفر الذنوب إلا الله. Ya. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ya. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات Berhenti dekat mana tadi? وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم. Terus boleh Ustazah kan? Boleh? Memang ada tanda berhenti pun kat situ. Jais. ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. Okey, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih ya Jatuh Mira. Okey, ajar Ramlah. Dekat dia punya SSC, tapi kena basuh dulu. Okey, unmute ni. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى
maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz Ya. wal 'afina 'anil Ambil nas sikit wal kadhimi. wal kadhimina al-ghayz Oh, wal wal. kadhimina Macam makin jauh pula suara Kak Ramlah. Ke saya seorang dengar jauh? Tak, memang betul. Memang tak kuat. Saya pun tak apa dengar. Dengarlah Kak Ramlah macam jauh. Makin lama makin jauh. Sayup sikit. Ni apa nama kot? Ni select sini. Memang tak dengar, memang tak dengar. Sekarang dengar tak? Tak dengar. Dengar tapi jauh je. Jauh ya Ustazah. Ha. Buat Tak tahulah kenapa nak tak tahu nak kata apa je mana. tak tahu nak kata apa. Ha. Dengar tak? A'udzubillah. Dengar tapi very soft. Slow, very slow. Rasa dah tutup dekat telinga ni tak boleh dengar kuat juga. Okey, tak apa. Saya baca last lah Ustazah bagi orang lain. Tu kuat pula. Itu kuat. Kak Ramlah kena dekat sikit. Mungkin kot. Tu kuat pula. Masa cakap tadi dia macam kejap jauh. Ramlah tadi masa Kak Ramlah mengaji tu very soft. Cuba kuat sikit. Tak apa, cuba pula dekat kan. Ha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u. Kak Ramlah ulang balik ke? Tak payah ulang. Yang atas tu dengar dah. Cuma sikit je tadi tu. Kamu tak dengar? Start daripada wal kadhimi tadi saya minta Kak Ramlah ulang tu dia makin jauh. Baris ketiga. Tu. Wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Okey. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ya. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم Ya. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Ya. ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Ramla. Okey, Kak Som. Adik, inilah. Tak sedap kucing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Dengar tak suara saya? Nah, Dengar ya. Terima kasih Kak Som. Berjawab hari ni main depan vaksin ni menjawab lagu. Tak saja. Aduh ya. bukan Tengok, ekstra. nampak tu dia dah bangun dah si kecil tu nampak. Dah gelap. Aduh ya. Okey, terima kasih Kak Som. Okey, Cik Ja. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah Ya. wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. Ambil minum dia Ustazah. Ambil balik wajanna. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dari kaifaka tu berbalik fanzuru kaifa. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Kaifa kana aqi. Kai tu tekan sikit. عاقبة. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Cik Jah. Sama. Dengar tak suara saya? Kat sini hujan lebat. Dengar. Jelas Ya. Alright. Okey, Hajar Nuriyah. Assalamualaikum Ustazah. Salam Hajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة من ربكم وجنة أرضها السماوات عرضها السماوات. Jangan bunyi. Ajar kejap. Arduha tu jangan panjang. Dia terus masuk alif lam syamsiah. Arduhas sama. Min rabbikum wa jannatin. Wa jannatin. Nah tak panjang. Min rabbikum wa jannat. Wah, itulah banyak disebut lagu dia. Min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra. Jangan lambat. Fis
الذين ينفقون في السراء والضراء ya Betul terus. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري Itu dengungkan. وجنات تجري من تحتها الأنهار. Dalam pun tak buat lagu ni, dia tak takut. Tak boleh tak jadi kan? من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة Wamau tak panjang. وهدى وموعظة وموعظة للمتقين. Tak dengung. وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. Okay, nak ambil ke mana tu? وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Macam ajar buat in tu dah dengung, tum dah dengung, kun tu tinggal. Dia nak berlagu tu dia hilang-hilang. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim. Ternyatalah. Terima kasih aja. Taranum tu kalau kita tak mampu nak buat, kita buat yang mana yang kita mampu je. Okey. Datin Rozipah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين Jangan baca quality. Kalau quality. Okay. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Kuntum tak dengung tu. Cuba ulang lagi sikit. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم Iyam dengung. Idgham ma'gunnah. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم Faqad jelaskan sikit qalqalah. Faqad mas. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul azim.
Nasib baik suara Datin Rozifah tak putus. Tapi gambarnya beku tu kan? Gambar beku. Ha. Ya. Saya je nampak gambar beku. Ya, betul. Tapi suara tak putus okey. Ya ke? Ha. Tak pandang ke skrin. Tak apa. Tengah baca macam mana nak pandang skrin. Macam mana nak buat tak beku eh? Lain ni kot. Connection. Connection tu. Tak ada apa tu. Connection tak kuat je tu. Okey. Tapi as long suara tak putus okey lah. Okey. Okey. Terima kasih Datin Terima kasih. Rozifah. Okey Kak Rozi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Rozi. Sama Ustazah, terima kasih. Sorry saya pinkan Kak Rozi tadi. Nampak sikit. Dia boleh add pin ni rupanya. Saya tak perasan boleh add kan? Dia boleh add pin. Sekarang ni lah. Satu-satu. Kita kadang-kadang tak perasan. Ya. Okay. Saya record Okay. 98. Tak ada tutup dulu. Oh tu diffuser.
YL. Mana grupnya? Okey. Hilang. Banyak masuk WhatsApp tu hilang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Surat 68. Okey. Ini baca macam clear je semua. Alhamdulillah. Okey. Kita masuk tajwid sikit. Tajwid tambahan lah.
Hari tu saya ada sharekan berkenaan dengan huruf kan. Huruf ta ada banyak ada apa? Ada 2 bentuk ta kan. Nama sama bentuk lain-lain kan. Lepas tu saya sebutkan ta dengan apa itu hamzah. Hamzah dan ya. Ya betul-betul. Ya ma'kusah, ya mauqusah kan. Ya. Okay. So hari ni kita masuk sikit pada huruf yang bercampur ataupun huruf cabang ni, huruf far'iyah. Yang saya sebut itu apa? Alif kan? Alif pun ada banyak nama dalam Quran dan dia ada banyak nama dan dia punya kegunaan pun ada perbezaan. Okey, yang pertama saya tulis Ini siapa yang tak ada? Cik Limah vaksin. Dengan Januria. Januria pun vaksin juga Dia take appointment doktor. Oh, appointment doktor. Sekejap Oh, sekejap. Sekejap Kak Rozi. Sekejap Okey. Okey, baik. Saya share. Okey, boleh nampak yang saya nak share? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, huruf yang kita nak sebut yang pertama ni alif. Tapi alif tu adalah alif mufakhamah. Macam mana ejaan dia? Saya mungkin kena letak baris kot senang nak baca. Kenapa tu? Alif mufakhamah ni maksud dia alif yang ditafkhimkan. Mufakhamah tu daripada perkataan tafkhim. Kenapa dia tulis macam tak sampai Tak sampai maksud dia? Dia macam kena lambat-lambat sikit yang tulis, tak boleh laju-laju macam tu. Ibu nak tulis-tulis kat whiteboard macam mana nak susukan? Okey, tafkhim alif ni ada ketika kita baca dia jadi tebal, ada ketika kita baca dia jadi nipis. Perasan tak? Tu nama dia alif mufakhamah. Contoh, apa-apa huruf yang masuk pada alif itu adalah huruf isti'la. Contohnya, kita baca qalu kan? Kita tak baca qalu. Itu nama dia alif mufakhamah. Okey. Apa-apalah. Ataupun sabiru kan? Sabiru ni saya bagi contoh-contoh je lah. Kita nak kenal lebih banyak dia punya istilah-istilah. Ni, yang ini dinamakan apa alif ni? Alif mufakhamah. Alif yang ditebalkan. Memanglah dia mat asli hukum dia. Tapi nama lain bagi dia adalah alif mufakhamah. Iaitu alif yang ditebalkan kerana mengikut huruf isti'la sebelumnya. Apa huruf isti'la? Qaf dengan sad tadi. Ataupun ada lagi 5 huruf tu, sebelum alif ni ada 5 huruf tu, maka dia jadi mufakhamah semua. Okey, tu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut sebagai alif mumalah. Okey. Saya tulis kat bawah ni Alif
mumalah. Ni. Apa maksud alif mumalah? Okay, alif yang diimalahkan. Ni. Bentuknya alif juga, betul tak? Tapi dia imalah. Sorry tulisannya ya Rabbi. Tak reti pakai whiteboard ni yang sebenarnya. Mana tadi? Ni nombor 2. Okay, alif mumalah. Okay, apa maksud alif mumalah tadi? Alif yang diimalahkan. Maksud imalah tu apa? Condongkan bunyi dia. Dia tak bunyi a, dia tak bunyi o, dia condong kepada huruf ya. Imalah ni dia condong kepada siapa? Ya. Ni dia condong kepada huruf ya. Tapi dia tidaklah jadi macam i. Dia tidaklah jadi macam ya sepenuhnya ataupun baris bawah sepenuhnya. Contoh apa ayat dia? Siapa tahu? Ni sebenarnya Majriha. Majriha. Ra ni dia tak letak baris bawah pun. Dia letak macam ni je kan. Tapi dia letak diamond dekat bawah ni, betul tak? Itu menunjukkan alif ni disebut alif mumalah. Tu. Yang saya bulatkan tu nama dia alif mumalah. Okey, jelas tak yang dua ni? Jelas Nak bagi istilah dia tu je. Okey, lepas tu kita tengok lagi. Tak muak lah. Saya padam boleh? Boleh. Kak Rozi nak salin ke apa ke nak apa? Dah. Dah. Okey. Print screen. Dah. Kak Aziz dah buat dah. Okey. Baik, saya terus. Yang ketiga, dia banyak alif ni. Disebut sebagai alif Ziyadah. alif ziyadah tu nanti. Yang tu kita dah biasa dengar kan? Yang ni jarang-jarang. Ada yang tak tahu pun kata kan. Alif musahalah. Pernah dengar? Tak pernah kan? Saya perlu ingat lupa. Kalau buka buku ingat balik. Okay, alif musahalah ni. Dia ambil, musahalah ni ambil daripada perkataan tashil. Bila cakap tashil ni mesti ramai yang tahu. Alif musahalah. Jadi kat sini alif musahalah ni maksudnya ditashilkan ataupun diringankan ataupun dimudahkan. Ataupun ada juga disebut tashil baina-baina. Ni kalau orang Arab lah ada sebut. Tashil apa? Baina-baina. Apa maksud baina-baina? Kita ambil belajar bahasa Arab. Pernah dengar tak baina-baina? Kalau orang-orang Melayu kita ni kalau cakap separuh-separuh. Gitu. Baina-baina. 50-50 maksud dia. Apa yang 50-50? Kita tengok contoh dia. Tashil ni dalam Quran, bacaan Quran kita kan dengan Imam Hafsan Asim satu ni je. Okey. Hamzah. Betul dia bulat kat atas ni kan? Bulat yang dia gelapkan tu. Betul tak? Jamiyun. Kita dia. Jadi Hamzah ni bunyinya a. Alif ni bunyi a tak? Tak. Dia tak bunyi a. Dia bunyi antara Hamzah dengan alif. Kan kita baca jamiyun kan? Mana ada bunyi kalau dia dua Hamzah. Sekarang ni satu Hamzah, satu ni disebut sebagai alif musahalah. Alif yang diringankan sebutan dia iaitu tadi orang Arab sebut apa? Baina. Ni. 50-50. Nak kata Hamzah tak Hamzah, nak kata alif tak alif. Dia duduk tengah-tengah. Tu nama dia alif musahalah. Okay, ambil musahalah itu daripada perkataan ini. Kalau kita ingat tashil ni insya-Allah. Kan? Kita biasa dengar tashil kan? Okay, itulah dia alif. Mana alif musahalah ni lah dia alif yang bulat tu. Ada bulat ni. Sebelah Hamzah tu adalah alif musahalah. Ni bukan nak exam ke apa, jangan pening Sebagai ilmu je. Okay. Seterusnya. Yang keempat. Satu lagi, kalau dalam bacaan imam kita ni memang
Alif musahalah ni ada satu sahaja, iaitu a'jamiyun ni pada surah Fussilat. Tapi kalau imam lain dia banyak alif musahalah. Contoh kan macam kalau kita katalah kita baca begini, saya bagi contoh lain. Hamzah, lepas tu nun, kaf mim. Okey, katalah kita letak begini Macam ni kita nak baca. Ain. Pandai. Innakum. Maknanya kalau ada dua hamzah macam ni kita akan baca dengan cara macam ni. Sebab tak ada tanda alif musahalah. Tapi ada setengah pembaca ataupun qari yang mengikut pada bacaan imam lain. Dia kata kalau ada dua hamzah yang berdekatan dalam satu kalimah begini, dia akan tashilkan hamzah yang kedua. Maka dia akan baca ainnakum. Kan sebagai ilmu lah. Ainnakum. Kalau kita ainnakum dua-dua hamzah. Ataupun kalau unzila dia akan baca aunzila. Itu nama musahalah lah tu. Nak menunjukkan macam mana nak dibunyikan alif musahalah tu. Tu saya tunjukkan contoh-contoh dia. Tapi bagi kita yang ini ainnakum ni tak ada. Bagi kita akan baca macam biasalah ainnakum. Bagi kita yang tashil ini sahaja. Satu-satunya sahaja. Okey, baik. Okey, boleh? Lepas tu kita masuk alif dah habis. Alif tu sahaja. Yang macam Hajah Nuriah sebut alif apa tadi? Alif ziyadah apa semua tu, itu kita dah sebut dalam dia punya apa nama Dhabtul Quran kan? Dia dah letak awal-awal dah. Sebab itu yang paling banyak kan. Tapi yang macam ni dia sebagai tambahan. Sebab tu dia tak letak alif ziyadah dalam kawasan ni. Okey, kemudian habis alif shad musyammah ni. Shad musyammah ni tak perlu kot rasanya, sebabnya ini pada bacaan imam kita dia tak usik. Ni shad musyammah ni dia masuk pada imam lain. Saya bagi contoh je lah kan. Dia shad sirata, dia bagi contoh sirata. Dia nak sebut yang shad musyammah ni, musyammah ni maksudnya ishmam. Ishmam tu dia campurkan bunyi shad dengan bunyi zai. Sebab kalau imam kita memang kita akan baca shad sepenuhnya, siratal ladzina kan. Tapi ada imam lain yang baca zirata. Jadi dia sebut kat situ sebagai shad musyammah. Nak bunyi shad pun tak penuh shad, nak bunyi za pun tak penuh za. Jadi dia jadi zirata. Itu namanya shad musyammah. Tak apalah. Itu pun sebagai ilmu sahaja. Macam ni kita kena amal. Macam satu ni kan a'jamiyun memang kita kena baca. Macam ni tak. Kemudian so yang tu ni saya bagi tahu je tadi. Sekarang takut terkeliru pula orang. Okey, seterusnya kita masuk yang lam. Lam apa disebut? Lam pun ada juga mufakhamah. Macam alif mufakhamah tadi maknanya apa lam mufakhamah? Apa maksud lam mufakhamah? Siapa tahu? Macam alif mufakhamah maksudnya alif yang tebal kan ataupun ditafkhimkan. Kalau lam mufakhamah maknanya lam yang ditafkhimkan lah ataupun yang ditebalkan. Jadi agak-agaklah huruf lam yang tebal ni terletak pada apa? Allah. Kalimah Allah je. Lam mufakhamah nama dia. Kalau kalimah tu begini dia sendirian, Allahu contoh, ataupun sebelumnya baris bawah. Sebelumnya baris bawah pula, baris atas dengan baris depan. Contoh inna Allahu. Sini Allahu kan. Sebelumnya baris atas. Di baris atas dia jadi tebal. Inna Allahu. Ataupun nurullah. Nurullah. Maka kat sini ra baris depan. Maka dia jadi juga tebal. Maka dinamakan ini apa? Kalimah Allah ni. Lam yang ada pada kalimah tersebut. Jalalah. Dia nama dia lafaz jalalah. Lam tu.
Lam itu dikenali sebagai lam mufakhamah. Lam mufakhamah ini hanya pada kalimah Allah yang berbaris, sama ada kalimah Allah tu tunggal, Allah ataupun innallah, iaitu baris atas sebelum dia dan baris depan. Kalau baris bawah dia tidak tebal. Dia nipis. Dia nipis sahaja. Boleh? Boleh. Banyak istilah-istilah yang kita tak berapa biasa dengar kan. Okey, saya teruskan. Bawah tu apa Ustazah? Nurullah. Nurullah. Contohlah, saya bagi contoh yang ada baris depan sebelum kalimah Allah tu. Maka dia jadi tebal juga. Nurullah. Okey, boleh? Setakat ni clear tak yang ni? Alif tadi, lam. Okay, saya clearkan all drawings. Boleh? Boleh. Kak Rozi nak ni ke? Dah, Kak Aziz dah ambil. Okay. Okay, kita ambil sikit lagi. Okay, kita ambil satu lagi. Ada dua lah, nun dengan mim. Iaitu disebut sebagai nun mukhfah. Banyaknya nama dia kan. Poning sekejap lagi. Macam-macam. Ya, kalau ikutkan lagi banyak. Kita belajar lagi kita rasa macam pening. Nun mukhfah dengan mim mukhfah. Dia punya maksud sama, cuma huruf dia je berbeza. Takhim dengan tahrim pun duk confuse sikit. Perlahan-lahan Kak Rozi, sajalah bagi tambah-tambah sikit yang kelas yang kelas tajuk yang ini ni dia laju sikit. Dia pergilah. Okey. Okey, untuk nun mukhfah ni adalah maksud dia nun yang bukan nun yang asal. Nun tu maknanya disembunyikan. Samalah ni nun dengan mim ni. Mukhfah ni maksudnya apa? Bunyi. Sembunyikan. Apa maksud sembunyi kat sini? Maknanya mim tu bukan mim yang bertanda mati, bukan nun yang bertanda mati. Selalu nun yang tak bertanda mati ni apa hukum dia? Hukum apa? Ikhfa hakiki, betul tak? Betul. Lagi? Tak mau pula pergi titik dia. Okey. Itu selalunya ikhfa hakiki. Kemudian kalau mim mukhfah? Mim mukhfah izhar syafawi. Ikhfa syafawi kak? Ikhfa syafawi. Betul tak? Tadi kalau sebut izhar syafawi ke ikhfa syafawi? Salah. Ikhfa syafawi. Sebab bila kita sebut izhar ni, dia akan kata zahir. Maknanya menzahirkan bunyi mim, menzahirkan bunyi nun kan. Izhar syafawi ke izhar halki. Bila izhar je maknanya nun tu kena jelas. Tapi sekarang ni kita sebut dia sembunyi. Sembunyi ni adalah mukhfah tadi ni. Mukhfah ni maksudnya ikhfa sebenarnya. Itu yang diletakkan hukum ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi. Dia macam mana pun gelaran-gelaran macam ni, dia berbalik pada hukum tu baru kita nampak. Kan? Jadi bila kita baca Quran ni tadi, kita jumpa hukum nun mati bertemu huruf ikhfa yang 15. Okay? Ataupun mim mati bertemu dengan huruf ba. Kan? Satu je. Iaitu ba. Maka dia punya bunyi mim dengan bunyi nun tadi, dia tak boleh jelas. Tu cerita dia. Dia kena sembunyikan. Dia tak bolehlah baca antum tapi dia baca antum. Dia jelaskan nun betul-betul. Kurang tepat lah. Kan? Antum. Dia tak boleh jelas. Dia kena sembunyi sikit. Sorok bunyi nun yang asal. Tu jelas. Tu tak jelas. Sama juga dengan mim mukhfah. Apa contoh satu? Tarmihim bihija. Kan? Ataupun itu panjang sangat. Kita ambil lahum biha. Contohlah kan. Lahum biha. Ni. Dia tak boleh lahum. Tak boleh rapat sangat. Lahum biha. Renggang sangat pun tak boleh. Janji dia melekat je lidah. Lidah pula. Janji dia melekat bibir atas dengan bibir bawah. Cuma dia tidak ditekan dengan kuat. Maka dia bolehlah dikategorikan sebagai huruf yang disembunyikan.
Iaitu apa disembunyikan tadi? Mukhfah. Alah, mukhfah tu sebenarnya daripada perkataan ikhfa. Kalau nak sebut nun ikhfa atau mim ikhfa, boleh. Sama makna dia tu. Mukhfat boleh, mukhfah boleh. Tu maksud dia sembunyi Okey. Ni habis yang ni insya-Allah lah mudah ingat sebab dia termasuk dalam hukum. Seterusnya saya sambung. Okey, ni pun sebagai tambahan macam sod tadi tu yang saya sebut sod musyammah tu. Ni ada satu lagi nama dia ya musyammah. Saya clear Kak Rozi? Yes. Okey, baik. Okey, satu lagi saya seronok cerita ni sebab apa tahu? Dia adalah berkaitan dengan kiraat sikit, perbezaan kiraat. Itu saja. Bacaan ada yang kita boleh buat, ada yang kita tak boleh buat. Okey. Okey, ingat apa tadi saya sebut musyammah ini dia ambil daripada perkataan ishmam kan? Apa maksud ishmam? Syarat memuncungkan bibir, betul tak? Okey, syarat memuncungkan bibir itu nama dia ishmam. Jadi macam mana yang dia nak kata ya musyammah? Sebabnya kalau yang la tak manna tu tak kena pada ya. Tapi sekarang ni dia ceritakan ya sebab banyak juga di antara imam-imam qura' yang membaca. Contohnya pada ayat wa idza okey. Dia ambil kat sini ya. Mana ya musyammah? Qila wa idza qila. Kalau kita lah bacaan imam kita memang akan baca dengan sempurna qila. Tapi yang diismamkan itu iaitu ya. Maksud dia apa kat sini? Mencampurkan bunyi ya dengan waw. Macam mana kita nak campurkan bunyi ya dengan waw? Ada beberapa imam yang membaca begini iaitu wa idza qila. Nampak tak? Dia kalau yang jelas, nampak tak muka saya? Macam mana nampakkan muka saya? Saya pun tak tahu, Kak Rozi tahu. Tak boleh dah sebab dia memang dah duduk ada skrin ni. Once you ada skrin tak boleh nak besarkan. Okey, tapi saya boleh spotlightkan muka saya kot jap. Ni dah spotlight kan? Oh dah. Dah tak reti teman. Tapi kalau kita letak satu aja boleh side by side speaker tu. Di side speaker lah ni. sebelah. Side by side speaker sebelah lah. Jadi Tapi itu tak je lah nampak. Ustazah. tukar. Tapi nampak muka saya kan? keluar. Dah keluar Ustazah. Saya Kak Rozi, saya tak reti. Okey. Kalau bacaan yang sempurna ya. Apa dia? Kejap. Tengok I dapat macam tu je. Kejap Okey, muka saya nampak? Nampak. Nampak Kejap Kalau tak nampak mungkin kena slide kot. I punya besar. Ni besar tak ni kan? Dia tak boleh besar je, dia kecil je. Dia tak boleh besar lah, cuma nampak saya lah. Sekarang ni okey. Sekarang ni Kak Rozi dah share muka Ustazah besarkan. Okey, Ustazah sebutkan sebab dia apa tu? Skrin tu dah jadi kecil. Tak apa, boleh je. View option kita pilih mana? Tak, Ustazah sebut dulu. Ustazah nak sebut kan? Wa idza qila. Dia campur waw dengan ya. Qila. Kalau kita baca yang tepat ya wa idza qila. Nampak jelas qi kan? Ataupun kalau waw tu qula. Tapi dia campur qila. Nampak tak Ustazah semua? Nampak. Okey. Okey. Ustazah nak tanya kenapa dia kena masukkan waw ke situ? Itu kan bacaan imam-imam ni, bacaan qiraat satu dunia ni dia bermacam-macam dialek, bermacam-macam bahasa. Ada orang yang tak boleh sebut. Macam bahasa bukan bahasa kita rasa macam qila tu mudah, tapi bagi setengah orang Arab ni dia tak boleh nak sebut. Jadi bermacam-macam cara. Itu yang ada meleweh-leweh, baca wadduha jadi wadduhi. Itu dia punya dialek. Ingatkan ke qiraat dia yang tu. Qiraat lah tu. Dia ikut qiraat tu maknanya ikut logat dia orang lah ya. Betul. Tapi macam kita, dia tak ada ya musyammah. Kita tak terlibat dengan ya yang ishmam. Dia ada beberapa imam saja yang terlibat dengan ya ishmam ni. Kita tak payahlah. Ini sebagai ilmu lah. Macam saya cakap tadi, sod musyammah tu kan, zirata tu kita tak ada. Okey.
Okey, itu habis untuk ya musyammah. Okey, seterusnya, sekejap saya tak ambil banyak ni, kalau banyak kan pening pula. Banyak penggunaan huruf-huruf ni sebenarnya. Susunan alif. Boleh saya tanya sebab kita dekat ya ni. Aha. Kalau yang kalimah tu ni tu tulisan dia ikut tu ni, bila kita baca tu ni tu kan. Kenapa kita tukar ke ya kan? Itu dia jadi bacaannya. badal. Dia jadi badal. Oh, dia jadi badal kan. Itu ni. Dia jadi maknanya kalau mat badal ni kan huruf hamzah kedua tu ditukarkan kepada mat, maka dia tak bolehlah bunyi hamzah. So kita ambil ya bukan waw, bukan alif. Tak. Kenapa dia ambil ya? Sebab hamzah itu berada di rumah ya. Kalau alhamdulillah, kalau hamzah itu berada di rumah waw, maka dia jadi tu. Gitu. Beza juga ya. Kena tengoklah hamzah tu duduk kat rumah siapa. Confused juga ya. Tapi dalam Quran yang versi Indonesia banyak macam ni Ustazah. Banyak macam mana tu? Tak Dia nampak macam guna kiraat yang macam ni lah. Yang dulu saya ingatkan kita Quran tu salah. So saya refer Ustazah dengan satu ustaz Zulkarnain tu. Dia kata itu, dia kata kiraat cara dia orang. Betul. Itu Quran kiraat nama dia. Kita ingatkan benda tu salah. Tak salah. Sebab tu kadang-kadang kan, sebab tu kadang-kadang istilah-istilah macam ni, walaupun kita tak belajar kiraat sepenuhnya dengan khatam 30 juzuk, tapi kita nak kena tahu istilah-istilah ni. Supaya kita nampak orang baca, kita tak adalah kata, orang tu baca salah. Sekurang-kurangnya kita adalah sedikit ilmu tu. Basic kan? Itu penting. Okey, macam Hajar Nuriah sebut tadi yang alif, ada tambahan alif apa tadi? Alif madiyah ke alif tambahan apa lagi? Disebut alif ziyadah tu adalah sandaran ataupun gelaran-gelaran alif. Yang saya sebut alif mufakhamah, alif mumallah tadi adalah percampuran dua makhraj huruf. Contoh macam kenapa dia jadi tebal alif tu, sebab ada huruf yang tebal bertemu huruf nipis. Itu maksudnya percampuran dua huruf. Tapi kalau macam yang gelaran-gelaran ataupun sandaran tu, macam contoh alif maftuhah, alif mamdudah, alif ziyadah, itu dia tidak ada percampuran dua huruf. Dia tak sama. Kejap. Kalau nak ikutkan alif, memang banyak lagi. Yang tadi tu saya hanya sebut alif yang bersandar ataupun bercampur dua makhraj. Sekejap betul tak? Betul, bercampur dua makhraj. Tapi ada lagi alif yang lain yang saya boleh sebut kat sini. Alif maftuhah tu maksudnya alif yang berbaris atas. Itu dia tidaklah menyebut ada huruf apa kat sebelah dia. Nak sebutkan alif yang berbaris atas tu apa nama dia? Itu gelaran dia, itu alif maftuhah. Kalau alif tu baris bawah, maksurah lah. Gitu macam tu. Baris depan ataupun hamzah berada di atas dia jadi madmumah. Macam tu lah. Okey, kemudian ada lagi disebut alif apa? Alif maddiyah. Alif maddiyah apa? Alif dengan huruf mat. Betul. Ni saya tak tulis lain. Ni simple-simple je semua ni alif ni. Alif maddiyah tu diambil daripada perkataan mat. Alif maddiyah tu maksudnya berfungsi sebagai huruf mat. Contoh fataba alaih. Kan? Kita baca macam ni Fataba. Apa Kak Yong? Ambil lah buku. Fataba. Ni. Ni kan. Ni namanya alif maddiyah. Nak sebut apa lagi? Alif mat. Boleh belaka. Nak sebut apa lagi? Hukum dia mat asli. Boleh belaka. Mat tabi'i. Boleh. Mat zati. Boleh. Semua boleh. Banyak je nama. Banyak nama, betul. Mat zati tak pernah dengar ni. Ini baru dengar. Ya. Okey, boleh. Macam tadi tu dah sebutlah alif mumallah apa semua. Kemudian ada satu kalimah tu disebut sebagai alif saghirah. Apa maksud saghirah? Kecil. Saghir, kecil kan? Okey. Kat mana nak jumpa alif saghirah? Alif kecil. Alif kecil lah. Banyak. Sangat banyak. As-sabirin. Kalau ikutkan Quran yang lama, kan dia buat macam ni. Quran lama tu maksud saya Quran resam kiasi lah ni alif ni, dia tak dikira alif saghirah. Tapi sekarang dia dah buat begini. Alif lam sad ba ra ya nun. Ini jadi dinamakan kat sini. Gini je dia letak. Tak nampak tulisan Ustazah. Tak nampak?
Saya tak nampak. Besarkan boleh. Kecil sangat. Okey. Okey, dah. Dah nampak. As-sabirin. Jadi kat sini yang ini dinamakan alif saghirah. Tu. Yang ni dia tak kecil kan? Dia jadi alif maddiyah ajalah. Tapi dia punya fungsi sama tak? Sama je. Sama. Okey. Kemudian siapa tahu alif maksurah? Ni yang biasa ni. Ya. Macam ya. Dia macam ya tapi dia tak ada titik kan? Dia yang di contoh kat sini wal yatama wal masakin. Okeylah, dia tulis dengan bentuk ya. Dia ada dua keadaan kat situ alif maksurah ni. Contoh saya ambil satu. Wal. Jenuh saya belajar mengejas nak tulis kat whiteboard tapi whiteboard saya tak Cantik dah tu. Saya tulis kat bawah ni tapi mata panas situ tu yang jadi berapu-rapu mula-mula tu. Kalau ija mata tu kan dia buat macam tu juga kan Ustazah? Mata. Mata, betul. Macam ni je yatama. Jadi yang ni disebut bukan yang ni lah, maksudnya dia panjang tu sebab ada alif saghirah. Yang ini disebut sebagai alif maksurah. Jangan yatami pula. Okey. Dan kadang kita pun keliru kan. Yang itu wal yatama tu dia letak alif Dia letak alif saghirah. Ada satu lagi keadaan dia tak letak alif saghirah dekat atas dia. Dekat atas alif maksurah tu. Tapi kita tahu bacaannya tu dengan mat, dengan alif. Iaitu syaratnya bila dia kekal bacaan ketika dia waqaf. Contoh fi yatama. Contoh macam ni fi. Okey. Apa saya ingat tulisan saya? Whiteboard ni dah tegak dah, saya dah telak. Hai Ustazah. Yata. Dia tak letak pun huruf mat kat sini. Dia biar kosong macam ni je. Dia terus pergi dekat nisa. Tapi kita tahu kan fi yataman terus masuk dekat sini kan? Fi yataman nisa. Tapi bila kita wakaf kat sini dia jadi apa? Dia tak jadi ya. Macam mana kita boleh tahu jadi ma? Sebab dia tak ada titik kat sini, tak ada baris, tak ada apa. Dia tetap juga ma. Dia tetap juga disebut sebagai alif maksurah. Maknanya ada dua tadi. Dua keadaan. Keadaan pertama, alif maksurah yang diletak alif saghirah. Keadaan yang kedua, alif maksurah yang tidak diletakkan alif saghirah. Kalau anak tanya tak tahu nak explain ni. Macam mana? Kalau anak tanya tak tahu nak explain. Anak tanya apa pasal alif ni? Kecakap dengan apa bila berhenti dia jadi alif. Berhenti dia jadi mat juga. Sebab dia bukannya, dia tak ada titik. Dan dia tidak ada baris. Ya ni kan kadang-kadang aja ada je ya yang bertitik, dia fungsi tetap ya. Ada juga yang tak ada titik tapi dia ya. Macam mana? Sebab dia ada baris. Kerana dia letak aja selang ni panjang di situ kat atas kan. Yatama tu, ma ni dia ada baris. Yang ni tak ada, maknanya yang kosong ni dia mengikut pada mim tadi. Confirm boleh jawab punya. Insya-Allah Nanti nak tanya talian hayat. Lagi senang kerja. Tapi betul tak apa. Saya pun macam tu. Kadang-kadang tengah-tengah ngaji confused. Saya tak kira masa. Saya tanya je ustaz ke ustazah ke dia nak jawab lambat ke cepat ke terpulanglah kat dia. Tapi saya nak tanya, saya tanya. Saya pun macam tu juga. Anak-anak murid ada juga. Pagi lepas subuh yang memang biasa baca Quran tu. Tak lama lagi bunyi nak kentang. Saya tahu dah siapa. Tapi tunggu kalau saya free baru saya jawab satu-satu. Macam itulah kita. Kadang-kadang bukannya semua benda saya tahu kan. Jadi kita sama-sama kita bertanya. Ilmu ni banyak. Ilmu Quran ni luas. Lalu pakai ingat aja ustazah kalau dia tak ada titik bila wakaf kata itu mahal. Wakat. Betul lah tu. Tapi sebab dalam ingatan itu malif. So jadi pertama. Yelah. Betul lah tu. Apa nama ni tadi? Ya, maksurah. Alif maksurah. Bukan ya. Kalau sebut ya maksurah kita baca yatami kan. Yatama, dia tetap. Maksurah.
Ustazah kalau Itulah dia nama dia Alif tapi bentuk dia ya. Bentuk ya, betul. Itu yang buat kita confuse kadang. ya tu ada fungsi Ustazah. Ya tu kalau diberhenti dia boleh jadi macam mat ke Ustazah? Ya ke alif maksurah Datin? Yang mat saya nak sebut pun tak pandai macam fi yata. Yatama. Ma. Itu bukan ya, itu alif maksurah. Alif maksurah. Dia tetap jadi mat lah sebab ada ma. Namanya pun alif kan. Bila alif tu dia jadi mat lah. Oh, jadi alif. Betul lah. Kenapa alif, dia kalau alif yang tak ada bentuk alif kan, selalunya dia ada baris tak kalau Quran Rasam Usmani? Tak ada baris kan? Tapi sebelum alif tu ada baris. Maknanya dia akan jadi apa? Jadi mat lah. Bermakna alif maksurah ini dikira mat juga. Tapi kalau sambung jangan panjang. Jangan baca fi yataman nisa. Jangan. Sambung terus. Fi yataman nisa. Bila berhenti fi yatama. Gitu. Tapi kita tak boleh tukar terus tulis instead of macam ya bentuk dia tu kita tulis alif terus tak boleh. Jangan, tak boleh lah. Itu memang Rasam Usmani memang penulisannya begitu. Kita tak boleh tukar. Lain. Kalau buat macam tu lagi senang faham. Majid dulu senang faham. Tak boleh. Kita bagi Quran Majid kan tanda dia tu. Tapi ini selalu juga Wajannat. Tapi kita kan jadikan dia alim amat alif disukun. Alif disukun tu sebagai dia punya hukum. Tapi alif tu nama dia apa? Alif mat juga. Alif mat. Sebenarnya yang kita nak kena ingat penulisan ni adalah penulisan daripada zaman Rasam Usmani. Dia pakai zaman Saidina Usman kan. Jadi ikut yang itulah. Maknanya sepakat ulama seluruh dunia menggunakan tulisan Rasam Usmani. Kita dulu ikut Majid. Kenapa kita ikut Majid dulu ya? Tak ikut Rasam Usmani daripada awal ya? Dia ada tingkatan dia. Dia ada era. Majid tu India banyak guna Quran Majid. Sekarang pun kalau India pun dah banyak guna Quran Rasam Usmani dah. Sebab awal-awal penulisan Rasam Usmani lah kan. Osman ambil daripada nama Osman. Dia pra penulisan Mushaf Usmani ni dia ada dia punya awal dia, kemudian dia ada era terusnya penulisan Rasam Usmani, lepas tu baru dia ada era penyempurnaan Mushaf Rasam Usmani. Dia banyak dia punya tingkatan-tingkatan dia. Jadi nak ceritanya tu banyaklah kan. Dia sebenarnya proses penulisan Al-Quran ni dia bermula lepas zaman Nabi SAW. Lepas Rasulullah dapat daripada Jibril tu, dia terus dia minta kawan-kawan dia jurutulis lah untuk mencatatkan semua ayat-ayat Quran tu yang dah diwahyukan tu. Tapi masa tu jurutulisnya tak ramai dan tak penuh pun 30 juzuk. Sebab apa? Sebab kebanyakannya semua dalam kepala. Dalam kepala. Dia orang menghafal Al-Quran. Lepas tu, ni kalau cerita sejarah panjang pula, saya pun tak ingat sangat. Kalau nak cerita sejarah kena buka buku balik. Lepas tu yang saya ingatnya, bila dah dia ramai menghafal, datang pula masa tu peperangan apa saya tak ingat lah. Ada yang ramai yang meninggal kan? Ya. Dalam peperangan Al-Yamamah ke apa entah. Ramai yang syahid, ramai yang gugur, dan yang gugur itu adalah penghafaz Al-Quran. Masa itulah era penulisan Mushaf Usmani ni bertukar-tukar. Jadi sampai diselaraskan jadi penulisan Rasam Usmani yang sebenar sampai sekarang. Tapi banyak lagi lah dia punya step-step tu. Cerita dia kan. Itulah yang macam sabdu tu kan dah ditukar kan. Dulu dua huruf yang sama, sekarang ni dia shortcut kan, taruh tashdid kan. Sebenarnya aja huruf ni dalam katalah saya padam ni kejap. Kan. Ya Rabbi menggoreng telur budak-budak ni. Tak hujan-hujan lapar. Ustazah dah lebih masa dah ni. Lah dapat 7 minit. Tak apalah nanti saya share kemudian. Sebab saya ada kelakar lagi. Lain kali lah. Tapi nanti ingatkan saya nak sebutkan era zaman mula-mula Quran tu ada dulu. Daripada huruf sahaja, tak ada titik, tak ada baris. Kita tak boleh nak baca kalau zaman sekarang. Tapi orang dulu boleh baca sebab dia banyak menghafal. Dia banyak mendengar apa yang dah dibaca oleh Rasulullah dan dia hafal masuk dalam kepala. Jadi yang tulisan-tulisan tu tak banyak.
Kemudian baru Baris ya. Tapi dalam tilawah semua guna resam Osmani dan bukan kiraat, bukan ni kan? dalam tilawah kemasaan memang pakai semualah resam Usmani, tapi kiraat Hafs an Asim, tapi bila peringkat antarabangsa dia bebas. Cuma tak ramai yang menggunakan kiraat selain daripada Hafs an Asim, Tariq Syatibi. Kebanyakannya qori-qori dunia memang dia akan guna yang kita baca ni. Ada jugalah segelintir. Kalau perasan kan, kalau kita ni memang tengok daripada hari pertama sampai hari ke-7 ke-8, kadang-kadang bawa ke 10 hari kan tilawah antarabangsa tu. Ada juga beberapa qori ataupun qoriah yang bawa dengan bacaan yang lain daripada kita punya bacaan. Tapi tak ramai. Wallahu a'lam. Masih. Sama. Terima kasih. Sama kita baca doa. Wa ballagha rasulun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maaflah saya leka. Ni kalau dah leka kita